Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi. Hari ini saya nak tunjukkan pokok Ficus elastica. Baik, kalau tuan-tuan dan puan tengok ya, saya ada beberapa pokok yang variegated pun ada, tetapi saya lebih suka Ficus elastica yang biasa, yang daunnya warna gelap, kerana lebih cantik kalau kita letak dengan dinding berwarna putih. Baik, apakah penjagaan yang kita perlu tahu untuk pokok ini? Dan seperti pokok Ficus lyrata yang saya dah buat video sebelum ini, tujuan video ni saya nak tunjuk macam mana kita nak jaga pokok ini untuk kita letak sebagai pokok indoor. Okey, saya tekankan untuk pokok indoor, bukan letak di luar rumah. Okey, seperti pokok Ficus lyrata yang saya pernah tunjuk sebelum ini, Ficus elastica ni pun ada juga variegated yang dikacukkan seperti dalam video ni, tetapi saya lebih suka kepada yang warna gelap seperti ini dan lebih cantik. Dan pokoknya saya letakkan dalam pasu plastik, sama seperti pokok fiddle fig leaf. Kenapa? Seperti saya maklumkan dalam video sebelum ini, bila kita nak buat pokok indoor, tips paling utama, kita kena tanam dalam pasu plastik supaya kita mudah alih dia, kita mudah repot dan sebagainya. Baik, saya nak tunjuk untuk Ficus elastica ni, bila pokoknya kita tanam pada pasu yang ringan, kita senang nak masukkan ke dalam dia punya pasu utama. Okey, kalau tengok letakkan plastik hitam dan kita masukkan pokok. Dan plastik hitam itu kita boleh tolak ke dalam. Dan jika tuan-tuan dan puan nak pokok tu lebih tinggi, letakkan je batu-bata di bawah dalam pasu yang warna putih tu, dan pokok akan nampak lebih cantik. Baik, untuk tujuan ni saya tak letak batu-bata lah, sebab saya nak tunjuk contoh saja. Dan kalau tuan-tuan dan puan tengok, walah, dah cantik. Dan pokok ni dah sedia untuk kita letak dalam rumah kita, boleh letak di mana-mana. Okey, berbanding pokok fiddle fig leaf, Ficus elastica atau rubber plant ni, dia lebih lasak jika tuan-tuan dan puan punya rumah yang kurang tingkap atau sliding door, pokok ni lebih sesuai pada saya. Kerana dia lebih lasak, tak perlukan pencahayaan yang kuat, tak macam pokok fiddle fig leaf. Dan dari segi penjagaan juga lebih senang. Dari segi nak letak air, nak siram pun senang. Okey, bila kita dah tengok macam kalau pokok yang kita dah letak dalam rumah tu tak cantik dah, kita boleh alihkan keluar, macam yang saya tunjuk dalam contoh video ni, dan kita masukkan pokok lain. Okey, tengok pasu ini pun saya gunakan pasu plastik. Asalnya pasu sama macam pokok pertama tadi, saya tukarkan repot ke pasu yang sama, pasu plastik. Dan tuan-tuan dan puan tengok, senang kan, masuk je macam tu. Dan tips nak beli pasu plastik ni, beli pasu yang jenis dia punya bukaan tu besar di atas. Dan saya punya tips yang paling penting bila nak tanam pokok indoor, tak perlulah tanam dalam pasu seramik yang berat atau pasu simen. Pasu simen atau pasu seramik jika tuan-tuan puan nak beli, jadikan sebagai dia punya cover saja, macam pasu dalam gambar ni, dalam video ni. Kita hanya letakkan pasu plastik di dalamnya. Senang nak alih, senang nak maintain, dan tak merosakkan lantai rumah. Baik, dari segi ukuran air untuk pokok rubber plant ni, bila tuan-tuan dan puan-puan beli, macam saya ni pokok baru beli, RM40 je pokok ni, kita letakkan air dalam cawan, satu cawan penuh, dan kita tuangkan. Kita tengok kalau air tu keluar banyak, tuan-tuan dan puan-puan boleh agaklah kurangkan sukatan. Macam pokok fiddle fig leaf, pokok rubber plant ni atau Ficus elastica ni tak perlukan air yang banyak setiap minggu. Seminggu siram 3 kali pun dah memadai. Dan kita tak nak siram banyak. Kenapa? Pertama, kita tak nak air bertakung dalam pasu putih tu, pasu cover tu. Dan bila bertakung, akar akan reput dan pokok akan mati. Kedua, kita tak nak dalam rumah kita jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Okey.
Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok daun nampak cantik dan kemas. Dan dia punya tips kalau kita nak rotate pokok dalam dan luar rumah ataupun letak di balkoni bagi pokok yang dah tak cantik, kalau daun dia menunduk ke bawah, macam ni daun dia tegak ke atas, okey, kita dah kena rotate. Baik, dari segi pembersihan, nak bersih daun mudah aja, macam pokok fiddle fig leaf. Saya bagi tips basuh pakai macam saya ni, saya pakai baju folia. Saya semburkan pada kain. Dan bila nak basuh, letakkan tapak tangan di bawah dan di atas. Kita kena basuh dua-dua cuci dua-dua, atas dan bawah. Kerana bila fotosintesis nak dibuat oleh daun, dua-dua bahagian atas dan bawah perlu bersih. Dan bila kita pakai baju folia, sambil kita cuci, daun tu dapat zat. 2 dalam 1, tuan-tuan dan perempuan jimat masa. Dan pokok akan bertambah sihat. Saya tahu tips ni tak ada orang buat lagi. Dan saya harap tips ni akan membantu tuan-tuan dan perempuan. Baik, kalau tuan-tuan dan perempuan banyak pokok dan pokok tu dah diletak di luar rumah, boleh pakai air je lah, siram untuk bersihkan daun. Daun, kalaupun kita letak pokok di luar, perlu disiram macam ni selalu selain kita siram untuk bagi pokok tu air. Dan siram ni buatlah sebelah pagi ataupun paling kuat pukul 12, 1 petang. Jangan siram belah petang sebab takut akar je rosak. Baik, kalau kita alihkan pokok macam dalam gambar ke dalam pasu baru, letakkan kayu pancang. Baik, nama je kayu, saya pakai besi. Yang ni besi penyangkut baju yang dah lama rosak sebab nampak cantik dan nampak krum. Kerana pokok ni dia mudah ditolak angin ataupun kalau tertolak oleh budak-budak cepat rosak. Baik. Okey, tengok macam saya cakap tadi, bila nak beli pasu yang bukaannya membesar ke atas. Supaya kalau nak report ataupun nak letak baja, senang dan akan memudahkan kerja tuan-tuan dan perempuan pada masa depan. Okey, dari segi pembajaan, macam mana nak baja pokok Ficus elastica atau rubber plant ni? Baik, pokok ni walaupun berwarna bukan hijau, baja yang dipakai adalah baja 15-15-15 kalau baja dapur lah Dan untuk baja folia, boleh pakai apa-apa baja. Dan untuk bila kita nak membaja baja folia ni, macam pokok lain, tuan-tuan dan perempuan ingat, kita kena sembur pada daun dan batang. Dan di daun yang kita nak sembur di atas dan di bawah. Kerana proses fotosintesis, bila dibuat, memerlukan serapan di atas dan di bawah daun tu. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok video ni kan, saya spray dia 2 part. Atas, bawah dan juga pada batang pokok. Itu bahagian-bahagian yang akan menyerap nutrien daripada baja folia. Tak kira lah baja folia tu organik ataupun chemical. Walaupun baja folia chemical, tapi sebenarnya tidaklah membahaya. Baik, dari segi baja 15-15-15 ni baja ni baik untuk akar, batang dan juga daun. Baik, bila kita nak letak baja, tak kira baja ni 15-15-15 chemical ataupun organik, jauhkan daripada batang pokok tu, daripada perdu dia tu. Sebab baja adalah panas. Baja organik pun sama, panas juga. Walaupun baja kopi, walaupun baja tai ayam, sama. Letakkan jauh. Dan baja tak perlu banyak. Buat sebulan sekali. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok, saya letak sedikit je. Segenggam kecil je. Baja ni sebaiknya kerap tetapi sedikit. Sebab kita tak nak nanti bila terlalu banyak, tanah tu akan jadi masam dan berasid. Dan akan mematikan pokok. Dan dia akan panas akar pun akan terbakar. Baik, satu benda yang saya nak tekankan di sini, sesungkup. Saya pernah buat video sebelum ni pasal sesungkup atau mulching. Ambil rumput yang dah dipotong ataupun kalau tuan-tuan dan perempuan jumpa apa-apalah daun kering halus-halus pun boleh. Letakkan di mengalas tanah tu. Sebab saya tahu banyak mulching yang dijual di kedai dalam bentuk sabut kasar. Saya tak suka. Letakkan rumput lebih baik. Kalau rumput cow grass, lagi baik sebab dia lebih mudah reput dan bila dia mereput, dia akan menjadi nutrien kepada tanah. Dan tanah ni bila kita letak baja macam tadi, baja 15-15, dia agak mengeraskan tanah, tetapi bila kita letak mulching ni, dia akan balance. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok mulching ni penting. Satu, dia mengekalkan kelembapan. Kedua, dia memberi nutrien. Tengok tanah cantik. Dia berwarna gelap. Bukan berwarna kering, berwarna tanah yang tak ada zat. Baik, dari segi baja folia, kalau tengok tadi, bila sekali bancuh, boleh simpan dalam botol macam dalam botol ni.
dan dia boleh guna lama. Okay. Ini contoh pokok yang dah diletak dalam rumah. Untuk rubber plant tak seperti pokok fiddle fig leaf, perlu letak dekat dengan tingkap, dia boleh letak jauh. Okay. Setakat ini saja perkongsian saya bagi pokok rubber plant atau Ficus elastica. Sebenarnya banyak yang saya nak terangkan, banyak yang saya nak share, tetapi video yang terlalu panjang akan bosan, akan boring. Jadi jika tuan-tuan dan perempuan ada apa-apa yang nak ditanya, boleh komen pada video ini. Saya amat berterima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan yang telah subscribe channel ini dan juga telah komen, telah like. Dan bagi tuan-tuan dan perempuan yang masih belum subscribe, saya mohon untuk subscribe, like dan komen. Dan saya harap tuan-tuan dan perempuan boleh share lah dengan kawan-kawan video-video yang saya telah upload dalam channel ini. Dan juga share lah channel ini supaya channel ini terus berkembang. Channel ini channel baru dan baru mencapai 1000 subscriber pada minggu lalu. Dan saya berharap sokongan tuan-tuan dan perempuan untuk channel ini terus berkembang. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan tengok channel ini, saya telah banyak improve, saya telah banyak pindah dia punya ruangan-ruangan supaya tuan-tuan dan perempuan senang nak browse through. Tuan-tuan dan perempuan boleh tengok section-section yang telah saya cipta baru-baru ini. Saya telah asingkan section untuk lawn, untuk halaman rumput, section untuk racun pesticide, racun herbicide dan sebagainya. Saya dah asingkan supaya tuan-tuan dan perempuan senang nak lihat video, mengikut kesesuaian, mengikut video yang tuan-tuan perempuan nak tengok. Saya juga dalam video ni saya ada buat satu section dunia pertanian, yang mana ada video yang saya re-upload daripada video telah dibuat orang lain, ada yang saya buat video sendiri. Seperti contoh topik kenapa durian mahal. Dan saya harap channel ini dapat terus berkembang walaupun channel ini baru. Dan saya amat berterima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan perempuan kerana subscribe. Dan walaupun channel ini dalam setahun dah mencapai 1000. Sebenarnya channel pertanian ni nak capai lebih 1000 agak sukar, kerana dia tak macam channel lain yang bersifat komersial, gosip dan juga remaja. Channel pertanian ni biasanya agak perlahan lah. Dan terima kasih kerana terus menyokong. Dan InsyaAllah selepas ini saya akan upload lagi 2 video. Satu berkenaan macam mana nak buat tempat rumah katak di halaman rumah. Saya pernah buat video sebelum ni yang katak di kawasan rumah atau kebun boleh menghapuskan serangga secara semula jadi. Dan juga saya ada buat video akan datang berkenaan wetting agent. Wetting agent ni sangat penting dan ramai yang tak tahu. Bila kita meracun, bila kita nak membaja folia yang jenis semburan air, wetting agent akan membantu membuatkan semburan itu lebih efektif. Baik, saya pun tak nak bercakap panjang. Saya dah berceloteh terlalu panjang. Terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan kerana terus dengan Pokok Hijau Channel. Terima kasih banyak-banyak dan jumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.